Nahmadu wa nusallimu ala rasul karim, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan pesanan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Pesanan Rasulullah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Apa pesannya? Kata Rasulullah SAW kepada Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, jika kamu berjima dengan isterimu pada malam Khamis, maka Allah SWT akan kurniakan kepada kamu berdua anak yang bijaksana di kalangan yang bijaksana atau seorang yang alim di kalangan orang-orang yang alim. Dan jika kamu berjima dengan isteri kamu sewaktu matahari di tengah langit, Allah SWT kurniakan kepada kamu berdua seorang anak yang tidak dihampiri oleh syaitan sehingga ia beruban, tua dan menjadi yang faqih. Serta Allah SWT rezekikan kepadanya keselamatan dunia, agama dan dunia. Kalau kamu berjima pada malam Jumaat dan nanti anak kamu berdua adalah seorang pemidato yang berbaur dan petah. Dan kalau kamu berjima pada hari Jumaat selepas Isyak yang akhir, maka sesungguhnya diharapkan anakmu nanti menjadi seorang yang abdal, terkemuka." Pesan Rasulullah SAW kepada Ali lagi, "Wahai Ali, janganlah kamu berjima dengan isteri kamu pada awal malam. Maka sungguhnya jika dikurniakan anak kepadamu, ia menjadi seorang tukang sihir, songklap, ataupun menghampiri dunia daripada akhirat. Wahai Ali, peliharalah wasiatku ini sebagaimana aku telah meliharanya dari Jibril AS. Wahai Ali, bila kamu berjima dengan isteri kamu, bacalah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan mimma razaqtani. Makin demikian itu, kalau Allah SWT mengurniakan kepada kamu berdua anak, tidak dimudaratkan oleh syaitan terhadapnya selama-lamanya. Wahai Ali, janganlah berjima dengan isterimu di atas loteng. Makin demikian itu, sungguhnya jika Allah SWT mengurniakan kepada kamu berdua anak, nanti anak itu menjadi seorang munafik pelampau yang melampaui batas. Wahai Ali, janganlah berjima dengan isterimu pada malam kamu hendak musafir. Kerana yang demikian itu, sungguhnya jika Allah SWT mengurniakan kamu berdua anak, ia akan membelanjakan harta pada jalan yang tidak hak." Dan Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran, "Inna muzabinna kamu insanna sayatin." Wahai Ali, janganlah kamu berjima dengan isteri kamu bila kamu keluar bermusafir dalam tempoh 3 hari 3 malam. Maka demikian itu, sungguhnya bila Allah SWT mengurniakan kepada kamu anak, nanti ia menjadi seorang pembantu kepada setiap seorang yang zalim. Wahai Ali, hendaklah kamu berjima pada malam Isnin. Maka sungguhnya jika Allah SWT mengurniakan kamu anak, ia akan menjadi seorang yang berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Quran dan reda kepada segala pembahagian Allah Subhanahu wa taala. Pembahagian Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ali, jika kamu berjima pada malam Selasa dengan isteri kamu, Allah akan memberikan kepada kamu berdua anak yang mendapat nikmat mati syahid sesudah syahadah. Mati syahid sesudah syahadah. Inna ilaihi wa inna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan Allah SWT tidak azabkannya, turunkan bala kepadanya bersama orang-orang musyrikin. Mulutnya berbau harum yang akan melembutkan hati orang, bersih lidahnya daripada mengumpat dan mengadu domba. Wahai Ali, janganlah berjima dengan isteri kamu pada malam Adha. Maka sungguhnya jika kamu berjima pada malam tersebut, apabila Allah SWT kurniakan kepada kamu berdua anak, aku bimbang ia akan menjadi seorang yang berjari 6 atau 4. Itu pun ada. Tak boleh, ya. Wahai Ali, janganlah kamu berjima dengan isteri kamu di bawah cahaya matahari. Maknanya terus. Tak boleh. Kalau nak berjima, tutup kelambu ke, dibuat dalam rumah lah maksudnya.
secara langsung dan terkena warna cahayanya, kecuali kamu mengenakan tutupan bumbung. Jika tidak, maka sungguhnya kalau Allah SWT menggunakan kamu anak, nanti anak itu menjadi seorang yang sentiasa hidup dalam meminta-minta dan fakir sehingga mati. Tak boleh mati. Wahai Ali, janganlah berjimak dengan isteri kamu di bawah pohon kayu yang berbuah. Maka sesungguhnya jika Allah SWT kurniakan kepada kamu berdua anak, nanti anak itu menjadi seorang tukang gojo, tukang sembat, atau seorang ketua yang bengis. Tak boleh, mati. Wahai Ali, janganlah berjimak dengan isteri kamu sewaktu di antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah tak boleh. Jika berjimak pada waktu yang demikian, sesungguhnya kalau Allah SWT kurniakan kepada kamu berdua anak, nanti menjadi seorang yang suka menumpah darah. Mati. Wahai Ali, janganlah berjimak dengan isteri kamu semasa ia hamil, kecuali kamu dan dia berwuduk. Jika tidak, maka sungguhnya kalau Allah SWT menggunakan kepada kamu berdua anak, nanti menjadi seorang yang buta hati dan bakhil tangan. Tak boleh. Wahai Ali, janganlah berjimak dengan isteri kamu pada pertengahan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban pun tak boleh juga. Jika tidak, maka sungguhnya kalau Allah SWT kurniakan kepada kamu berdua anak, nanti anak itu menjadi tanda yang jelek pada muka dan rambutnya. Wahai Ali, janganlah kamu berjimak dengan isteri kamu pada akhir bulan, yakni tinggal 2 hari. Maka sungguhnya demikian itu, jika Allah SWT kurniakan kepada kamu berdua anak, nanti anak tersebut menjadi seorang yang senantiasa meminta-minta. Tak ada. Wahai Ali, janganlah kamu berjimak dengan isteri kamu dengan syahwat terhadap suara perempuan. Tak boleh juga dengan syahwat terhadap saudara perempuannya, iaitu ipar kamu. Kerana demikian itu sungguhnya kalau Allah SWT gunakan kamu anak, nanti anak itu menjadi penolong dan pembantu orang yang zalim. Kalau nanti jadi penolong atau orang zalim, pada tangannya membuat kebinasaan kepada banyak manusia. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan wasiatnya. Wahai Ali, janganlah engkau berjimak dengan isterimu pada awal hari pertama bulan, pada pertengahannya sehari, dan pada akhir 2 hari di hujung bulan. Maka sesungguhnya penyakit gila babi dan sopak mudah mengenainya dan anaknya. Wahai Ali, janganlah berjimak dengan isterimu selepas zuhur. Sesungguhnya jika Allah SWT menggunakan kepada kamu berdua anak kerana jimak pada waktu itu, maka ia akan bermata juling. Dan syaitan sangat suka kepada manusia yang bermata juling. Tak boleh. Wahai Ali, jangan bercakap-cakap semasa berjimak. Buat berjimak kan? Sesungguhnya jika Allah SWT menggunakan kepada kamu anak dengan jimak yang demikian, maka anak itu tidak selamat daripada bisu. Jangan lihat kepada faras perempuanmu dan jagalah pandanganmu sewaktu berjimak. Jika tidak, sesungguhnya mewarisi buta, iaitu anak. Takut nanti anak tu buta pula. Wahai Ali, janganlah berjimak dengan perempuanmu dengan syahwat terhadap perempuan lain. Tak boleh. Sesungguhnya yang demikian itu, jika Allah SWT kurniakan kepadamu berdua anak itu menjadi seorang ponda, bersifat benci yang hina. Ponda. Wahai Ali, jika kamu berjunuk ketika hendak tidur, jangan membaca Al-Quran. Maka sungguhnya aku bimbang akan turun kepada kamu berdua api bala dari langit yang bakal kamu berdua. Tak boleh ke Quran, jangan baca Quran ketika berjimak. Wahai Ali, janganlah berjimak dengan isterimu kecuali ada padamu satu tuala, dan pada isterimu satu tuala. Nanti akan jatuh pesawat ke atas pesawat. Maka sesungguhnya demikian itu akan mengakibatkan permusuhan, kemudian bawa kamu berdua kepada berpecah dan talak. Nanti jatuh syahwat ke atas syahwat. Wahai Ali, janganlah kamu berjimak dengan isterimu secara berdiri. Tak boleh berdiri. Maka sungguhnya demikian itu daripada perbuatan keledai.
Dan jika Allah mengurniakan kepada kamu berdua anak, maka anak itu sentiasa kencing di tempat tidur seperti keledai yang kencing di merata tempat. Tak boleh juga ya, berdiri ya. Ini amalan orang bukan orang Islam. Wa Ali, janganlah berjimat dengan isterimu pada malam fitri. Maksudnya pada malam hari raya puasa. Maka sungguhnya jika Allah SWT mengurniakan kepada kamu berdua anak, kerana berjimat pada malam itu, anak itu yang cacat dan tidak akan mendapat anak baginya kecuali apabila ia sudah tua. Tuhan Allah SWT dan perempuan SWT amat telah memberitakan, telah menceritakan kepada kami daripada Amru bin Hafiz Hasfi dan Abu Nas dari Muhammad Al-Hizan dari Ishaq bin Mijan dari Hunais Mujahid daripada Al-Qudri yang berkata, Rasulullah SAW telah berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Ali Talib, di mana baginda telah bersabda, wahai Ali, bila pengantin perempuan masuk ke dalam rumahmu, suruh ia tanggalkan kasutnya ketika ia duduk dan suruh dia membasuh kedua-dua kakinya. Maka sungguhnya apabila kamu buat demikian, Allah SWT mengeluarkan 70 jenis kefakiran dari rumah kamu, dan Allah SWT masukkan 70 jenis keberkatan ke dalamnya. Serta Allah SWT menurunkan 70 rahmat yang senantiasa menaungi di atas kepala pengantin, yang sehingga senantiasa keberkatan itu sertai setiap penjuru rumahmu, dan pengantin itu sejahtera dari penyakit gila, sawan, gila babi dan sofak selama maka ia berada di dalam rumah tersebut. Laranglah pengantin itu daripada memakan dan minum 4 jenis makanan, iaitu pada minggu pertama perkahwinan, iaitu susu, cuka, cenandu dan apel masam. Ali bertanya, wahai Rasulullah, mengapa 4 jenis makanan yang dilarang? Baginda menjawab, kerana rahim perempuan itu kering dan sejuk dengan 4 perkara makanan, itu untuk menghalang dari mendapat anak. Sesungguhnya tikar di penjuru rumah adalah lebih baik daripada perempuan yang tidak mendapat anak. Ali bertanya lagi, wahai Rasulullah, mengapa cuka itu dilarang semasa haid dan semasa minggu pertama perkahwinan? Baginda menjawab, apabila ia minum cuka semasa haid, sesungguhnya haid itu tidak akan bersih selama-lamanya secara sempurna. Mengenai koriander, mengganggu haid di dalam menyukarkan kepadanya kelahiran. Apel masam memotong haid sebelum masanya akan menjadi haid itu berlalu begitu sahaja dengan sebabnya. Wallahu alam. So, apa yang saya sampaikan supaya kita dapat kita amal dan kita dapat sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.